Melakukan kerja berlebihan dengan postur badan yang salah dan memiliki berat badan yang berlebihan antara faktor utama yang mendorong kepada sakit sendi. Sendi merupakan struktur tubuh manusia yang mempertemukan dan menghubungkan tulang-tulang rangka menjadi sebuah sistem menyeluruh yang berfungsi. Contohnya, sendi di kawasan bahu, siku, lutut dan pergelangan tangan. Sakit sendi sering dikaitkan dengan golongan tua. Namun kini, golongan muda juga tidak terkecuali diserang penyakit yang disebut artritis atau sakit sendi ini. Sungguh pun begitu, masih ramai anak muda yang bersikap tidak mengambil endah apabila berasa sakit di bahagian sendi. Malah bagi mereka yang menggemari aktiviti lasak, sering beranggapan sakit di bahagian sendi merupakan perkara biasa dan tidak perlu dirisaukan, sedangkan ia boleh mendatangkan kesan buruk pada masa hadapan. Persoalannya, apakah cara terbaik untuk mencegah daripada masalah sendi di usia muda ini dan sejauh manakah kesedaran golongan muda terhadap penyakit ini? Rheumatoid arthritis atau sakit sendi. Kalau kita tengok, banyak sebenarnya kena mengena dengan kita aktiviti harian, siapa yang lasak, bersukan dan sebagainya. Tapi mungkin tak tahu wujudnya penyakit ini dalam diri mereka. Mungkin saya kira kadang-kadang simptomnya kita rasakan seperti biasa. Betul? Tapi ia mungkin boleh menyebabkan sesuatu penyakit yang lebih berbahaya. Tapi bukan kita nak jawab persoalan ini sekarang. Kita akan bertanyakan tentang simptom, apakah punca-puncanya ini bersama dengan yang lebih pakar yang berada dalam talian ketika ini dengan kita, iaitu kita bersama dengan Dr. Ruhaila Abdul Rahim selaku pakar perunding perubatan dalaman dan rheumatologi Hospital Pakar KPJ Bandar Maharani. Hello, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Iza, Fatin, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Dan kita ada lagi seorang tetamu jauh dari kota London, iaitu Tengku Amatullah Alia Muhammad. Hello, Assalamualaikum. Apa khabar Alia? Salam, sihat di sana? Sihat, Baik, Alhamdulillah. Okey, Jam berapa tu dekat sana kan? 4 suku pagi. Terima kasih, Alia. Okey, mungkin kita nak mulakan perbincangan kita dengan doktor terlebih dahulu. Mungkin doktor boleh terangkan secara jelasnya berkenaan dengan penyakit ini, doktor. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah dengar tak penyakit rheumatoid arthritis ni? Mungkin jarang kan yang biasa kita dengar penyakit gout kan? Tetapi penyakit rheumatoid arthritis ni Fiza dan juga Fatin, ia adalah sejenis penyakit sendi yang disebabkan oleh autoimun. Okay? Autoimun tu maksudnya dalam badan kita makan sendiri sendi-sendi tu. Dan yang nak kita jelaskan pada semua penonton di sana ialah penyakit rheumatoid arthritis ni kebanyakannya dia kena pada kaum wanita dan pada golongan yang muda. Antara umur 30 hingga 50 tahun. Alright. Berbeza dengan penyakit-penyakit lain, macam kadang-kadang kita kalau buat exercise lebih sikit, dia rasa sakit kat sendi kan, kat lutut, ke tangan ke apa. Dia yang tu lebih kepada sebab trauma atau aktiviti yang kita lakukan lah. Tapi rheumatoid arthritis ni dia berlaku secara tiba-tiba. Dan selalunya sakitnya tu pada waktu pagi. Bangun-bangun pagi dia tak boleh nak gerak, dia rasa keras badan dia. Dan dia bengkak-bengkak. Macam itulah. Baiklah. Doktor, sebelum kita nak kongsikan lebih lanjut lagi tentang simptom-simptom yang lebih mendalam untuk kita kongsikan kepada penonton-penonton kita, mungkin kita boleh pergi kepada Alia sebentar. Untuk Alia kongsikan sebenarnya Alia kepada penonton-penonton, sejak dari umur berapa ataupun sejak bila sebenarnya Alia didiagnos mempunyai masalah rheumatoid arthritis ini? Okey, saya sebenarnya dapat diagnosis bila saya umur 21 tahun pada tahun 2017. Ketika tu saya belajar di American Syarikat US dan saya dah ada sakit dah, rasa sakit badan selama beberapa bulan. Jadi saya buat keputusan untuk pergi ke klinik di sana. Tapi disebabkan kena bayaran kerana insurans tak cover, saya buat keputusan untuk tahan sakit beberapa bulan. Sehingga cuti untuk balik ke Malaysia lah, sebab bayaran lagi murah kan. Jadi saya tahan sakit beberapa bulan sehingga cuti, saya balik ke Malaysia. Saya pergi ke hospital dan buat diagnosis, dan ketika tu memang confirm lah saya dah ada rheumatoid arthritis. Tapi Alia mula-mula dapat tahu tu, macam mana perasaan Alia? Rasa macam terkejut ke ataupun tak sangka sebenarnya seteruk itu? Saya sebenarnya memang pelik dan terkejut jugalah, sebab
saya pun ada salah tanggapan macam ramai penonton di luar sana mungkin yang sakit sendi ni hanya untuk orang tua, bukan untuk orang muda kan. Dan ketika tu saya baru 21 tahun. Jadi macam mana boleh dah ada sakit sendi kan. Tapi selepas mendapat penjelasan daripada doktor agak rasa sedih sebab sakit sendi ni tak ada penawar. Jadi saya kena cuba menghadapi sakit ni sehingga selama saya hidup lah. Alia, sebelum kita nak pergi kepada doktor, mungkin kalau Alia boleh kongsikan kepada penonton dari segi rasanya tu, mula-mula Alia mengalami simptom tu, sebab kadang-kadang kita sering kali katakan macam doktor katakan tadi, kadang-kadang sakit lutut, sakit sendi ni kita sering kali kaitkan dengan trauma, mungkin kita lepas bersenam ke, kita terjatuh dan sebagainya. Tetapi dari segi simptom peringkat awal yang Alia rasakan sehingga membawa Alia pergi berjumpa dengan doktor tu, kalau boleh dikongsikan kepada penonton. Okey, peringkat awal mula-mula asalnya tak sakit pun, tapi rasa kaku, rasa sendi tu macam keras, susah nak bergerak. Dan saya rasa simptom yang paling teruk sekali ialah bila bangun di awal pagi memang rasa satu badan sakit. Memang rasa bahu sakit, rasa lutut sakit. Jadi bila nak bangun pagi tu, bila selama tengah hari tak adalah rasa sakit sangat, tapi bila awal pagi tu memang rasa nak bersiap nak pergi kelas semua memang akan rasa sakit sangat lah. Selain daripada itu, bila ketika tu saya belajar di Amerika Syarikat, jadi kita kan berada dalam kelas ataupun tengah ulang kaji kan duduk lama kan. Jadi bila saya duduk lama, lutut saya tu bila nak bangun berdiri balik tu rasa kaku, rasa macam dia tak, rasa sakit dan susah nak bangun balik. Jadi selalunya simptom dia memang di sendi lah. Okey, baik, mungkin ini doktor boleh perjelaskan doktor, adakah simptom-simptom masalah rheumatoid arthritis ini sama untuk setiap individu ataupun ada perbezaan-perbezaannya, ataupun apa yang kita perlu tahu tentang simptom-simptom awal penyakit ini doktor? Okey, tadi Alia dah describe secara baiklah macam mana perasaan atau simptom-simptom penyakit keradangan arthritis ni, keradangan sendi. Dia berbeza dengan sakit yang disebabkan oleh trauma. Contohnya, kalau disebabkan oleh trauma, sakit dia waktu petang atau malam. Kalau disebabkan oleh keradangan ni, macam yang autoimmune rheumatoid arthritis ni, sakit dia waktu pagi. Dan bila bergerak, dia rasa lega sikit. Kalau duduk diam lama, nak bangun, dia sakit. Itu perbezaan yang sangat ketara lah. Jadi adakah setiap orang mempunyai sakit yang sama? Tak juga. Ada yang kena dekat tangan, jari saja, ada yang kena seluruh badan. Macam Alia boleh dikatakan seluruh sendi dia sakit, tetapi lebih efek pada jari dia. Ada juga yang kat ankle, dekat bahu. So memang berbeza. Ada juga kat tulang belakang lah, tapi lebih common pada sendi-sendi yang kecil seperti kat jari, kat tangan. Jadi bila bangun tu rasa kaku. Sebab kita boleh faham juga orang muda, dia ingat dia sihat kan, dia sentiasa rasa sihat kan. Jadi bila bangun dia rasa macam kaku, something is not right. Mungkin dia tak nampak bengkak-bengkak tu. Sebab tu dia perlu datang jumpa doktor untuk rawatan. Dan masalahnya penyakit rheumatoid arthritis ni selalunya ada delay tau daripada diagnosis. Sebab orang muda dia ingat sakit biasa. Macam Alia, dia ada kengkangan iaitu dekat overseas, masalah financial semua. Sampai setahun balik Malaysia baru dapat tahu lah. Jadi kita bagi masa, kalau kita kata early rheumatoid arthritis ni dalam masa 2 tahun lah, dalam within that 2 years kita kena startkan rawatan untuk elakkan komplikasi. Doktor, macam tadi doktor ada kongsikan yang mana wanita lebih terdedah kepada penyakit ini. Tapi bagaimana untuk mereka, ada possibility tak untuk mereka hamil jika mereka mengalami penyakit RA ni? Alright. Penyakit rheumatoid arthritis ni kan, kenapa dia selalu kena kat perempuan? Lebih disebabkan oleh perubahan hormon. Kebanyakan pesakit saya kan kadang-kadang dia punya simptom berlaku selepas melahirkan. So rheumatoid arthritis ni masa dia mengandung, kalau pesakit tu dah ada rheumatoid arthritis, katalah Alia kan, bila dia mengandung dalam 60% daripada mereka akan rasa lebih baik. Ada yang boleh berhenti ubat pun masa tengah mengandung. Tapi selepas melahirkan antara sebulan hingga 6 minggu tu, sebab perubahan hormon, sakit tu akan lebih bertambah kuat. Jadi kadang-kadang memang pesakit lepas mengandung tu dia datang jumpa kita, dia sakit sendi bermula selepas tu. Tadi ada tanya macam mana boleh mengandung atau tidak kan? Ya. Boleh, mereka boleh mengandung
Cuma kita kena pastikan rawatan yang mereka pakai, yang mereka gunakan adakah sesuai untuk mengandung atau tidak. Okey. Untuk rawatan kan macam Alia sekarang dia makan ubat kita panggil methotrexate. Ubat tu khas untuk sendi lah. Tetapi ubat tu tidak boleh digunakan jika hendak mengandung. Jadi it must be a planned pregnancy. Alia mesti dalam keadaan yang stabil untuk kita berhentikan ubat tu dulu at least 3 bulan sebelum dia boleh mengandung. Okey. Jadi saya kira ini satu penjelasan yang bagus dan cukup jelas bagi mereka yang mengalami masalah RA ini dan merancang untuk kehamilan. Doktor, sebenarnya ada banyak lagi soalan yang nak ditanyakan kepada doktor, tetapi kita juga nak beri laluan kepada penonton-penonton wanita hari ini yang mana mereka juga ada beberapa soalan yang nak terus ditanyakan kepada doktor. Apa kata kita perdengarkan soalan yang ditanyakan oleh mereka ini? Silakan. Okey, Assalamualaikum doktor. Saya Aiman Ghaffar. Saya nak tanya doktor lah. Antara lelaki dan perempuan, mana yang lebih kerap diserang penyakit sendi? Sebab saya pernah dengar lelaki ni lagi banyak diserang penyakit sendi disebabkan mereka ni lagi banyak angkat barang berat. Boleh tak doktor bagi penjelasan untuk soalan tu? Assalamualaikum doktor. Nama saya Bella. So saya cuma nak tanyalah, betul ke orang cakap kalau kita selalu letup-letupkan jari-jari kita, macam sendi tangan kita akan jadi cepat rapuh dan macam boleh menyebabkan cacat. Sebab saya nak tahu sebab saya suka letup-letupkan jari saya. So macam benda tu macam buat saya bertanya-tanya lah betul ke tak. Salam doktor, nama saya Alif. Saya nak tanya sikit, saya ni selalu bersenam, selalu exercise. Jadi adakah kalau terlalu exercise ataupun terlalu bersenam boleh menjejaskan saya punya sendi dan otot? Itu je soalan saya. Salam doktor, saya Azrul. Saya ada terdengar yang orang kata kalau kita makan ubat minyak ikan, ia boleh merawat sakit sendi. Betul ke? Itu dia antara persoalan yang diajukan oleh rakan-rakan kita di luar sana. Kalau boleh Fatin ulangkan semula kepada doktor. Untuk yang pertama tadi doktor mungkin dah jawab. Kita terus yang saya kuat bersenam dan bersukan, adakah saya berpotensi untuk sakit sendi? Silakan doktor. Okey. Untuk untuk soalan ni tak adalah untuk autoimun ni tak ada kita kata senaman yang keterlaluan akan menyebabkan rheumatoid arthritis, tidak. Malah gaya hidup yang sihat, senaman dan pemakanan yang bagus dapat actually berat badan yang sihat lah kan, dapat mengurangkan risiko daripada rheumatoid arthritis, terutamanya selain daripada senam tu merokok. Jangan merokok. Kalau merokok tu adalah salah satu risiko untuk dapat arthritis. Abang-abang juru kamera saya di depan dah ni tersenyum-senyum bila doktor jawab soalan tu. Kalau kita terlalu kerap membunyikan sendi tangan, jari kita, adakah itu juga antara punca ataupun sebab sendi semakin rapuh? Dan kalau doktor boleh kongsikan. Saya salah seorang benda tu. Okey, saya nak share sikit. Tapi direct to the point, tak adalah. Kita buat letup tu tak rosakkan sendi, insyaAllah. Dia bukan sebab kehausan sendi. Tapi faktor rheumatoid arthritis ni, dia sebabkan keradangan. Keradangan tu, dia makan kat sendi-sendi tu yang menyebabkan sendi, boleh menyebabkan kecacatan sendi lah dan sendi rosak. Cuma yang meletup-letup tu kan, orang kata kadang hilangkan stres kan. Cuma berhati-hatilah, takut boleh injury, boleh takut koma kan. Itu je. Okey, akan berhati-hati. Dan soalan terakhir doktor, betul ke penyakit sendi boleh diubati dengan pengambilan minyak ikan? Silakan doktor. Okey, minyak ikan omega 3 digalakkan untuk ambil di samping rawatan standard. Rawatan standard rheumatoid arthritis ni dia dapat mengurangkan. Cuma omega 3 ni dia bau hanyir sikit lah sebab dia kena makan dalam kuantiti yang banyak. Itu je. Tapi bila makan minyak ikan tak boleh lah, tinggalkan ubat yang standard Saya kira ini mungkin perlu dengan preskripsi daripada doktor. Bukan kita sendiri-sendiri suka-suka nak ambil ikut berapa banyak yang kita nak doktor ya. Okey, mungkin kita boleh berbalik kepada Alia pula. Alia, dengan keadaan Alia sekarang juga masih lagi dalam rawatan kan. Mungkin Alia juga boleh kongsikan kepada penonton-penonton kita. Dalam keadaan sekarang ini adakah ada sebarang limitasi ataupun bagaimana sebenarnya Alia terus mengharungi kehidupan seharian Alia ini dalam melakukan pelbagai kerja sekarang ni? Adakah ia memberi gangguan kepada kehidupan Alia ataupun bagaimana?
Saya banyak hadapi limitasi dari segi pergerakan aktiviti harian. Contohnya seperti kalau buka air botol atau buka balang kan. Kadang-kadang bila kita baru beli barang, datang dalam packaging yang sangat ketat kan. Jadi selalunya limitasi saya bila nak buka tu memang kekuatan pergelangan tangan saya dah tak ada. Memang dah kurang. Jadi benda aktiviti harian tu memang susah. Jadi selalunya saya akan jadi kreatif sikit lah. Letak air panas ke dekat letup supaya dia jadi longgar sikit. Ataupun bila saya membeli barang runcit, saya cuba cari produk yang packaging dia senang nak buka, yang tak perlukan kekuatan pergelangan tangan. Jadi senang sikit lah saya nak buat aktiviti harian kan. Selain daripada tu, macam kadang-kadang saya suka aktiviti lasak. Jadi sebelum saya mulakan aktiviti lasak tu, kadang-kadang saya akan makan ubat tahan sakit, ubat anakopsia, supaya nanti kalau bila melakukan aktiviti tu kuranglah sikit rasa sakit. Okey Alia. Alia sekarang di UK kan. Bagaimana Alia menyesuaikan diri? Kalau kita tahu kat sana sejuk. Doktor pun ada kongsikan kadang-kadang sejuk tu menjadi faktor juga yang mana akan rasa sakit dan sebagainya. So kalau sekarang ni sebab cuaca sejuk, selalunya saya akan kurangkan jalan keluar sesangat lah. Sebab sejuk kan memang akan rasa sedikit sakit sendi. Jadi kalau saya keluar pun saya akan pastikan saya pakai pakaian tebal, pakaian yang tahan sejuk. Tapi Alhamdulillah sebab sekarang COVID kan, jadi kelas saya banyak online. So saya banyak duduk di rumah. Tapi kalau selain daripada tu, kadang-kadang saya rasa lagi satu benda yang kena sesuaikan bila di UK ni sebab saya duduk seorang. Jadi nak minta tolong tu susah sikit lah. Kalau balik di Malaysia, kalau perlukan apa-apa pertolongan, bila boleh minta tolong keluarga. Tapi di sini kena jadi independen lah, semua kena buat sendiri. InsyaAllah kita doakan dipermudahkan. Doktor, mungkin kita boleh berbalik kepada doktor. Tadi dari awal tadi doktor dah kongsikan bahawa masalah RA ataupun rheumatoid arthritis ni antara puncanya adalah disebabkan oleh masalah autoimun. Tetapi antara lain doktor, punca-punca lain yang boleh menyebabkan kepada berlakunya masalah ini. Kalau doktor boleh kongsikan. Okey, salah satu punca dia ialah keturunan juga. Keturunan juga lah. Jadi bila kita jumpa pesakit tu, kita akan tanyalah get detail history. Ada tak dalam keluarga mereka mempunyai penyakit autoimun yang lain? Kadang SLE, psoriasis atau yang lain, rheumatoid arthritis sendiri. Jadi kalau dalam keluarga ada, memang risiko untuk dia dapat ada. Dan macam saya cakap tadi, ada dalam badan kita antibody bernama rheumatoid factor. Rheumatoid factor ni kadang dia duduk dalam badan kita diam-diam. Apakah faktor yang boleh menyebabkan rheumatoid arthritis berlaku dengan kehadiran rheumatoid factor ini ialah antaranya tabiat merokok tadi, yang tidak boleh kat orang lelaki, dan juga kadang jangkitan kuman pun boleh menyebabkan dia aktif dan menyebabkan yang rheumatoid arthritis ni lah. Okey. Doktor, selain daripada simptom tadi kan, kadang-kadang macam doktor katakan tadi, kadang-kadang ramai orang delay nak pergi sebab kita tak tahu bahawa simptom tu disebabkan oleh penyakit ataupun disebabkan oleh trauma-trauma tertentu. Tetapi ada tak sebarang perkara yang boleh kita lakukan? Mungkin kita boleh pergi jumpa doktor untuk buat medical check up dan sebagainya, untuk kita kenal pasti bahawa adakah kita ni, kalau kita tahu tadi kita dari segi genetik, mungkin ada ahli keluarga yang ada SLE dan sebagainya, ada faktor-faktor lain juga. Adakah cara untuk kita pergi berjumpa dengan doktor untuk mengetahui adakah kita berpotensi ataupun berisiko untuk mempunyai penyakit ini? Alright, okey, kadang-kadang memang ada pesakit datang, dia nak buat medical check up. Walaupun kita tengok dia ada rheumatoid factor positif kan, tinggi ke apa, dan dia kalau dia tak ada sakit, selalunya kita tak buat apa-apa. Kita hanya pantau aja. So dia lebih kepada dia punya simptom dan clinical. Dari segi rawatan pula doktor, apakah rawatan yang diberikan kepada mereka yang telah pun didiagnos? Alright. Rawatan untuk rheumatoid arthritis ni sekarang kita ada banyak rawatan. Bukan kalau dulu kita dengar steroid, ubat tahan sakit aja tapi kita ada rawatan khas untuk rheumatoid arthritis ni. Ada yang ubat makan. Kalau ubat makan tu tak berfungsi dengan baik, kita ada ubat injection, injection steroid ke sendi pun kita boleh lakukan. Banyak rawatan macam immune therapy untuk khas untuk kurangkan keradangan. Sebab penting untuk kita mulakan ubat-ubat tu bukan untuk kurangkan sakit je, tapi nak kurangkan komplikasi. Sebab rheumatoid arthritis ni dia bukan serang sendi aja. Dia boleh serang mata, jantung, buah pinggang pun dia boleh kena juga. Doktor, bagi penyakit rheumatoid arthritis ni, mungkin doktor ada tips atau langkah-langkah pencegahan awal untuk kita elakkan? Gaya hidup yang sihat itu penting. Berat badan yang ideal, and then jangan ada
macam saya cakap tadilah, tabiat merokok, apa semua, lebih kepada situ. Tapi autoimun ni macam saya kata juga tadi, dia faktor keturunan dan hormon. Siapa pun boleh kena lah, walaupun dia tak kerap. Jadi bila ada tanda-tanda macam tu, jangan risau, jumpa doktor, jangan delay sebab kita nak elakkan daripada komplikasi. InsyaAllah ada rawatan untuk merawat. Doktor, ini juga mungkin doktor boleh kongsikan kepada penonton-penonton kita. Mungkin kita dah terbiasa dengan perkara-perkara yang kita lakukan sejak zaman berzaman. Contohlah doktor, kalau ada sakit bengkak di lutut ataupun di buku lali, tangan dan sebagainya, kita tak akan terus pergi berjumpa dengan doktor ataupun ke klinik. Kita akan lakukan rawatan sendiri di rumah. Sapu minyak, kita tuam ataupun kita urut. Kalau boleh sama-sama kita perbetulkan apa yang harus kita lakukan kalaulah berlakunya keadaan-keadaan tertentu sebegitu, apa yang kita perlu elakkan dan apa yang perlu kita lakukan sebenarnya, doktor? Okey. Alright. Kalau dia bengkak, jangan urut. Nanti lagi dia boleh rosak, takut ada kecederaan kat dalam tu. Okey. Kita kena rehatkan, restkan dia dulu. Kalau dia bengkak tu lah. Okay, lepas tu boleh dapat, saya memang cadangkanlah kena jumpa rawatan doktor secepat mungkin lah. Sebab kita tak nak dia lama-lama. Sebab lagi lama dia biar banyak dia makan pada sendi tu dan menyebabkan komplikasi. Okey. Doktor, seiring dengan orang kata COVID-19 ni tau, ada tak masalah untuk mereka yang mengambil ubat sakit RA ini, tapi mereka mungkin untuk orang kata injection tu tak ada masalah, ambil vaksin tu? Right, actually topik ni sedang hangat diperkatakan lah tentang vaksin COVID-19 ya. Saya nak beritahu pada semua, terutama pendengar di luar sana, terutama pada pesakit-pesakit rumah tak artritis saya yang saya belum jumpa lagi kat klinik. Okey, sebenarnya dibenarkan kita boleh ambil vaksin COVID-19 ni. Sebab untuk kami, untuk Malaysia, rheumatologist kat Malaysia ni, kami memang berpandukan buat masa ni berpandukan guidelines international American College of Rheumatology, American College of Rheumatology on bila kita boleh ambil COVID-19 punya vaksin dan berdasarkan apa rawatan yang kita ambil. Jadi saya syorkan kena jumpa dengan doktor yang merawat sebab ada ubat bila diambil tu, bila nak kena vaksin ni dan bila yang tidak. Untuk Malaysia sendiri, insyaAllah kami akan, KKM dan juga MSR akan dalam masa terdekat ni akan keluarkan guidelines bagaimana dan bila waktu untuk pesakit rheumatoid arthritis dan autoimun yang lain untuk mendapatkan vaksin. Jadi jangan risau, jangan takut, boleh vaksin ni boleh diberi. Tak ada masalah. InsyaAllah. Jangan risau, jangan takut. Dengar tu doktor dah kongsikan. Okey, kita kembali kepada Alia. Alia, mungkin Alia boleh kongsikanlah juga dan memberi semangat sebenarnya kepada penonton-penonton kita sebab kebiasaannya mungkin kita kurang sedar ataupun kita kurang tahu bahawa ramai juga sebenarnya dalam kalangan golongan muda ini yang boleh mengalami masalah sebagaimana yang Alia hadapi sekarang ini. Tetapi walaupun telah pun didiagnos mempunyai RA, namun Alia tetap meneruskan kehidupan Alia seperti biasa. Kalau kita boleh berikan kata semangat bahawa walaupun telah didiagnos, sebenarnya kita boleh terus meneruskan kehidupan kita seperti biasa, boleh bekerja, boleh belajar. Kalau boleh diberikan kata-kata semangat kepada penonton-penonton kita, Alia, silakan. Boleh. Saya rasa bagi saya pertama sekali ialah kena bersabar. Bila kita ada penyakit ni, sentiasa kena bersabar sebab kita kena ingat yang Tuhan tak menguji kita di luar kemampuan. Jadi mungkin ia untuk semua orang supaya jadi lebih kuat dan lebih bergantung kepada orang-orang rapat seperti keluarga dan seterusnya. Saya rasa jangan jadikan penyakit ni sebagai alasan atau limitasi kita supaya kita tak buat apa-apa. Sentiasa masih cuba sedaya upaya kita untuk ada dan hidup yang aktif dan kita bersabar, jangan putus asa dan teruskan usaha. InsyaAllah. Itu dari kata Alia. Ambil kata-kata semangat dari Alia. Dan doktor pula, mungkin ada pesanan terakhir untuk masyarakat di luar sana berkenaan dengan topik kita hari ini. Okey, untuk para penonton di luar sana, jika ada mengalami sakit-sakit sendi, bengkak ke apa, jangan risau. Cepat jumpa doktor, don't delay, connect today. Itu kita punya World Arthritis Team. Sebab kalau dapat rawatan awal, insyaAllah kita dapat mengawal penyakit tersebut. Dan untuk pengetahuan semua ya, Fiza Fatin, PJ Bandar Marhani, kami ada package arthritis di mana dapat kita pantau, kita dapat screen dari segi bawah pinggang, dari segi keradangan sendi ada atau tidak. Itu boleh, kalau ada sakit-sakit sendi kita boleh datang dan tengok. Dan saya harap pada penonton di luar sana,
sila jalankan gaya hidup yang sihat, jangan merokok, makanan yang sihat, kurangkan yang minyak-minyak tu. Dan kepada pesakit-pesakit rematik artritis saya di sana, terutama Alia, teruskan berjuang melawan penyakit ni. InsyaAllah ada ubat, kita kena terus aktif. Ya, insya-Allah. Teruskanlah gaya hidup yang sihat. Ya. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Dr. Ruhila Abdul Rahim selaku pakar perunding perubatan dalaman dan rheumatologi Hospital Pakar KPJ Bandar Maharani, dan juga Tengku Amatullah Alia Muhammad selaku pesakit yang hari ini berkongsi kepada kita tentang pengalaman Alia sendiri mempunyai RA ini, dan juga doktor yang berkongsi pelbagai informasi-informasi yang saya kira dapat membuka mata dan juga minda bukan saja penonton tapi kita juga hari ini yang bahawa sebenarnya kita seharusnya mengamalkan gaya hidup sihat. Dan yang paling penting sekali tu, saya ingatkan diri saya dan penonton juga, kalau ada simptom rasa sakit dan sebagainya, janganlah kita rawat diri kita sendiri. Kita harus berjumpa dengan mereka yang lebih pakar. Betul. Itu sebaiknya. Terima kasih kita ucapkan kepada doktor dan juga Alia. Stay safe. Ya, semoga cepat sembuh insya-Allah Alia. Jaga diri di sana. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.